Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi secara ringkas iaitu tanda waqaf pada Al-Quran. Baik, kita lihat di sebelah ini, paparan yang saya paparkan di sebelah. Yang pertamanya adalah waqaf lazim ataupun waqaf mutlak. Waqaf lazim ataupun waqaf mutlak ini adalah menyerupai pada mim yang kecil. Bukanlah mim yang ekornya turun ke bawah, tetapi mim yang ekornya secara mendatar. Jangan samakan mim yang mendatar, ekornya mendatar itu dengan mim yang ekornya turun ke bawah. Kalau mim yang ekornya turun ke bawah, itu adalah tajwid bagi bacaan ikhlaq. Ya, kalau yang mim yang ekornya mendatar itu adalah waqaf lazim ataupun waqaf mutlak. Waqaf lazim ataupun waqaf mutlak adalah diwajibkan untuk kita berhenti. Baik, yang seterusnya kita lihat pada tanda waqaf yang kedua, iaitu waqaf ta'anu ataupun waqaf murqabah ataupun dipanggil sebagai waqaf mu'anaqah. Untuk waqaf ta'anu ini adalah mempunyai 3 titik. Ya, titik yang pertama dan titik yang kedua. Untuk waqaf ini, apabila kita membaca sesuatu ayat dan kita menjumpai titik 3 ini, kita perlu memilih sama ada untuk berhenti pada titik 3 yang pertama ataupun titik 3 yang kedua. Kita wajib memilih salah satu daripada titik 3 ini. Jika kita berhenti pada titik 3 yang pertama, kita tidak boleh lagi berhenti pada titik 3 yang kedua. Baik, seterusnya kita lihat pada tanda waqaf yang ketiga, iaitu tanda waqaf al-waqfu aula. Apa maksud al-waqfu aula? Maksudnya waqaf bermaksud berhenti dan aula utama. Berhenti lebih utama. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti huruf qaf dan lam itu yang kecil itu. Itu adalah waqaf berhenti aula utama. Berhenti lebih utama. Baik, kita lihat pada tanda waqaf yang seterusnya, iaitu waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini menyerupai jim yang kecil. Waqaf jaiz ini diharuskan untuk kita berhenti atau kita menyambung bacaan kita. Kita boleh pilih diharuskan untuk kita berhenti ataupun kita teruskan bacaan kita. Baik, seterusnya kita lihat pada tanda waqaf yang kelima, iaitu tanda waqaf al-waslu aula. Maksudnya wasal aula. Wasal aula maksudnya teruskan bacaan lebih utama. Bagaimana bentuknya? Bentuknya yang saya paparkan di sebelah, iaitu huruf sad dan lam yang kecil, ya kecil. Itu maksudnya wasal aula. Teruskan bacaan lebih utama. Baik, yang terakhir sekali ialah waqaf adamul waqfi ataupun waqaf mamnu. Untuk waqaf ini, apabila kita melihat lam alif yang kecil pada mana-mana ayat yang tertentu, maka di sini kita dalam bacaan dilarang untuk kita berhenti. Maknanya kita wajib untuk kita teruskan bacaan, tetapi jika dalam keadaan darurat ataupun tidak cukup nafas, maka kita boleh berhenti dengan syarat kita mula balik ambil bacaan sebelum tanda waqaf adamul waqfi ataupun waqaf mamnu. Baiklah, akan saya berikan beberapa contoh bagi setiap tanda waqaf yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kita lihat pada paparan sebelah ini tanda waqaf yang pertama, iaitu tanda waqaf bagi waqaf lazim ataupun waqaf mutlak. Lihat pada paparan sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskharuna minal ladzina amanu وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Baik, kita lihat mempunyai tanda waqaf, waqaf lazim atau waqaf mutlak pada ayat yang saya paparkan di sebelah ini, dan saya telah memberhentikan bacaan saya pada di tengah-tengah ayat pada kalimah amanu. Kerana di situ mempunyai mim ataupun tanda waqaf lazim ataupun waqaf mutlak.
Baik, seterusnya kita lihat pada contoh bacaan yang seterusnya, iaitu waqaf ta'anu atau waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah. Baik, kita lihat pada paparan sebelah ini. Contoh bacaan akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, untuk waqaf ta'anu ataupun waqaf muraqabah ataupun waqaf mu'anaqah, di sini kita dapat lihat mempunyai 3 titik, iaitu 3 titik yang pertama dan 3 titik yang kedua. Di sini kita boleh memilih sama ada untuk berhenti pada titik 3 yang pertama atau titik 3 yang kedua. Untuk saya telah memilih untuk berhenti pada titik yang kedua. Jadi pada titik yang pertama saya tidak berhenti, sebab saya memilih untuk berhenti pada titik 3 yang kedua. Baiklah, akhir sekali kita lihat pada contoh paparan di sebelah ini bagi contoh tanda waqaf adamul waqfi ataupun waqaf mamnu. Kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Baik, pada bacaan yang saya dengarkan kepada semua itu, saya tidak berhenti pada kalimah yang bertanda waqaf adamul waqfi ataupun waqaf mamnu itu kerana di situ dilarang untuk kita berhentikan bacaan kita, tetapi kita boleh berhenti pada kalimah yang ada tanda waqaf adamul waqfi ini dengan syarat kita ambil semula bacaan kita sebelum tanda waqaf mamnu itu. Maka syaratnya boleh, tetapi jika kita tidak cukup nafas, maka kita wajib untuk kita teruskan bacaan kita kerana di situ adalah tanda bagi dilarang berhenti. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat kita sama-sama memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.